Manusia yang lemah sekalipun, jika bersatu padu, ia boleh menggoncang dunia. Itulah hebatnya kebersamaan dan kebersatuan. Assalamualaikum, apa khabar warga Felda? Selamat Hari Malaysia. Kapsul pada minggu ini ada tips penjagaan ladang dan juga menjadi usahawan berjaya. Teruskan tonton video ini sampai habis. Bermula 17 September 2021, seramai lebih kurang 72,000 warga peneroka yang telah menandatangani tawaran perjanjian pelarasan pinjaman peneroka sehingga 11 Ogos 2021 telah menikmati kadar potongan bayaran kembali yang baharu di dalam penyata pendapatan PaySheet. Yang tanda tangan selepas 11 Ogos 2021, kadar potongan bayaran kembali yang baharu akan anda menikmatinya bermula 15 Oktober 2021. Semaklah PaySheet anda dengan pengurusan rancangan masing-masing. Anda nak jadi usahawan? Tetapi tak tahu nak berniaga apa? Pernah dengar Pot Burger Budak Felda? Sehingga hari ini, Pot Burger Budak Felda telah ada 10 cawangan di sekitar Kota Tinggi. Mereka bercadang untuk memperluaskan cawangan ke Felda-Felda di seluruh Malaysia. Tujuannya untuk memberikan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan kepada belia-belia yang berminat. Untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk Facebook Pot Burger Budak Felda. Sambil-sambil itu, jom sertai Felda at Shopee untuk pengambilan September. Mungkin anda usahawan yang kami cari. Apa yang penting dalam penjagaan ladang kita? Nak tak? Kalau hasil ladang kita terus meningkat. Apa kata kalau kita jaga ladang kita dengan baik, pendapatan hasil sentiasa tinggi? Dengarkan perkongsian daripada Encik Amiruddin Abu Kasim, pengurus Felda Gunung Bersaut 5, rancangan yang mendapat anugerah peningkatan hasil sawit tertinggi pada tahun 2020. Sebagai saya seorang pengurus di Felda Bersaut 5 ni lah. Jadi tumpuan kita utama adalah pendapatan peneroka lah. Mana pendapatan peneroka tu adalah hasil peneroka. Di mana kalau di Bersaut 5 ni kelapa sawit lah. Mana hasil BTS lah. Jadi apa-apa yang penting adalah hasil BTS peneroka itu sendiri. Maknanya pendapatan bulanan peneroka. Jadi bagi memastikan pendapatan peneroka itu tinggi, maknanya kita perlu keluarkan hasil lah. Hasil jadinya apa yang berkaitan dengan hasil tu semua kita kena buat lah. Dari segi penuaian. Penuaiannya jadi apa yang perlu untuk menuai. Maknanya buruh mesti cukup kan. Jadi pusingan menuai mesti sekurang-kurangnya 2 pusingan. Yang kebiasaan di Felda ni 2 pusingan lah. Jadi kita kena pastikan itu. Perkara itu kena berlaku. Kemudiannya untuk mendapatkan hasil yang tinggi, kerja-kerja aktiviti ladang yang lain iaitu seperti membaja mesti dititik beratkan lah, mesti kita memantau lah. Jadi saya dan pengurusan pihak rancangan Bersaut 5 kita macam mana cakap, kita tumpu pada itulah yang sebagai utama lah. Maksudnya macam rancangan lain juga, pastikan kita masuk ladang setiap hari untuk melihat apa-apa kerja aktiviti yang dilakukan pada hari itu, terutamanya kerja-kerja menuai lah. Jadi kerja menuai ni bila itu dah settle, yang lain tu akan insyaAllah akan dapat settle juga. Macam tu. Macam saya beritahu tadi, pertama tadi membaja yang akan meningkatkan hasil lah. Jadinya membaja apa dia? Dia pastikan baja tu tabung dengan betul, ikut pusingan, cukup pusingan dan sebagainya lah. Kemudiannya merumput. Merumput tu kita pastikan pusingan merumput jugalah. Mudahkan orang untuk membaja lah. Dan orang tuai semua mesti dah bersih lah. Macam tu. Jadi utama juga ialah jalan pertanian untuk memastikan buah-buah kita dapat dikeluarkan untuk dihantar ke kilang lah tepat pada masanya lah. Jadi jalan dan juga pengangkutan adalah juga satu elemen yang penting jugalah. Maknanya kita pastikan kerja tu mesti dibuat dengan betul lah, dengan betul dan baik lah, mengikut spek yang telah ditetapkan lah. Kalau ladang ni, contohlah saya bagi atas pengalaman saya lah, dia bermasalah ni bukan start daripada kita masuk tu jadi masalah. Dia daripada awal lagi, daripada start kerja tanam semula tu.
Jadi bila tanah semula tu tidak dipantau dengan, bukanlah masalah, mungkinlah pokok tak cukup, jalan tidak buat dengan betul, akan datang tu akan menimbulkan masalah sepanjang lah tempoh tanah semula tu. Dia mesti daripada awal tu dah okey. Jadi bila dah antara kita dah tuai tu, maknanya kalau walaupun kebun semak tu semua tu boleh diatasi. Masalah buruh ke mungkin lah ada agak sekarang ni kira complicated jugalah nak selesai kan, kecuali kita ambil buruh tempatan sebab buruh asing sekarang dah susah nak masuk kan. Tapi kalau untuk yang jadi masalah tu bila kawasan tu teruk lah, kawasan tu teruk memang tak boleh nak masuk, tak boleh nak tuai, tak boleh nak selenggara, memang jadi masalah kepada semua lah, kepada petugas dan juga broker lah. Jadi bila kita tengok balik memang pokok tak cukup, bila pokok tak cukup memang tak boleh nak buat apa kan, sebab dia pokok dah besar, kita nak sulam pun dah tak jadi apa dah. Jadi jalan masa sebelum tu tak buat dengan betul, jadinya ya sama-sama lah, bukan nak salahkan sesiapa. Jadi benda ni kita kena pantau betul-betul lah. Jadi dari pihak pengurusan dan juga broker mesti saling sama-sama bantu untuk perancangan tanah semula tu. Ini atas pengalaman saya lah. Macam contoh sekarang ni banyak isu buruh lah. Isu buruh tak ada kan, tenaga asing tak ada, tapi kita kena cari alternatif lain lah. Salah satunya selain daripada kita ambil nak kata mekanisasi ni pun kita tak boleh sepenuhnya bergantung kepada mekanisasi jentera. Kita paksa cari manusia jugalah, human resource jugalah. Jadinya tenaga buruh tu tempatan ada. Jadi itulah salah satu kita punya yang saya nampak lah yang boleh selesaikan masalah. Kalau kaitan dengan buruh lah. Kalau macam kawasan semak tu rasanya cuma kena racun je lah kot. Kena buat pemulihan lah kan. Tak boleh buat apa lah tu, kalau macam dah lama tak pruning, kena masuk tak pruning kan. Macam mana lagi nak buat. Tapi kalau macam masalah buruh tu macam masalah penting jugalah. Kalau tak ada buruh memang tak boleh buat kerja. Jadi berbalik pada kalau macam estate ni dia labor control lah. Bila kita pandai boleh manage labor, boleh manage buruh, jadi kita bolehlah kontrol kita punya pusingan tuai semua tu. Kalau kita dapat nak kontrol kita punya buruh susah. Saya nak kata tips tu tak ada lah. Tapi dari pengalaman saya duduk di Pesawat 5 ni, kerjasama dengan peneroka dan juga generasi peneroka itu yang paling penting. Sebab bukannya ladang peneroka ni maksudnya bukan pihak pengurusan saja yang terlibat. Kita melibatkan sekali peneroka dan juga generasi peneroka untuk mantau dan juga apa-apa kerja-kerja di ladang lah. Jadi apa-apa permasalahan tu kita dapat selesaikan bersama. Kita nak apa-apa kita bermesyuarat, bincang untuk selesaikan mana jalan yang terbaik. Jadi itu yang dapat sekarang kita praktikkan lah. Jadi antara itulah juga yang kita dapat, saya rasa di Pesawat 5 ni kita dapat hasil tinggi sebab penglibatan masyarakat itu sendiri, komuniti itu sendiri. Maknanya bukannya kita nak blame kata warga peneroka ni cari salah je, maksudnya cari salah dan kita selesaikan sama-sama. Macam tu. Itu dia. Sekian saja kapsul Felda pada minggu ini. Teruskan follow media sosial rasmi Felda untuk mengetahui info yang sahih lagi terkini. Semoga Felda terus cemerlang dan gemilang. Assalamualaikum.